Saya Ahmad Safiuddin bin Ahmad Razak, walid kepada Ainul Mardiah. Bayi yang menghidap germ sel tumor. Ainul Mardiah Ahmad Safiuddin kini berada dalam keadaan stabil tetapi masih direhatkan. Akan menjalani pembedahan membetulkan sumbin lelangit atau cleft palate di sebuah hospital di London. Kanak-kanak yang pernah mengidap kanser mulut germ sel tumor, Ainul Mardiah Ahmad Safiuddin, kini dilaporkan berada dalam keadaan kritikal. So, seperti semua orang pun tahu yang kenal dengan Ainul, dia ni first bayi yang sangat-sangat bertuah bila mendapat banyak liputan daripada media, daripada rakyat Malaysia tentang kesihatan dia yang dululah. Pengalaman saya membesarkan Ainul sepanjang 5 tahun ni memang orang cakap tak susah dan tak juga mudah. Itu sebagai ujian dan cabaran untuk saya dan keluarga. Cuma dari segi dia punya perkembangan, yang itu adalah yang saya rasa kena catch up untuk dia punya tumbuh Waktu dia baru lahir tu memang tak jangka langsung. Tapi disebabkan Ainul ni dia peramatang, nak nafas cukup mulut tapi dah kena blok dengan ketumbuhan. Dia macam sesak nafas. So saya baca dalam report dia, doktor first yang rawat dia tu, doktor cakap dia keluar je perut, oksigen dia terus drop. Waktu tu doktor ENT lah yang ada dekat situ, terus dengan cepatnya dia tebuk untuk bagi Ainul boleh bernafas kat situ. Waktu tu wife tak tahu. Sebab dia keluar dah lah, Ainul keluar tu dia tak rasa. Sebab Ainul waktu tu kecil, dia punya berat dia 1.3. Memang halus lah, orang cakap besar tapak tangan je. Bila keluar je, doktor yang sambut dekat situ turun macam cemas. Dan terus bawa, selalu lepas keluar kan, doktor akan bagi letak kat pangku mak tu kan. Tiba-tiba bila wife tanya doktor mana anak saya? Lepas tu cakap, anak awak ada masalah sikit, kita dah bawa ke bilik lain. Saya pun cakap lah, Ainul ni dia macam ada benda kat mulut dia kan. Tapi abang pun tak tahu nak cakap sebab doktor pun tak tahu kan, nak kena rujuk pakar. Doktor cakap Ainul dah kena masuk NICU lah, ICU untuk kanak-kanak yang stage paling tinggi sekali. Dia dalam bilik yang baby yang betul-betul orang kata antara hidup dan mati lah. So Ainul viral ni waktu umur dia 8 bulan. Ainul ni mula dia keluar kat mulut. First, kalau orang nak tahu semua, Ainul sebenarnya yang ketemuan yang viral tu adalah ketemuan yang kali kedua. So kali pertama sebenarnya doktor dah operate buang waktu usia dia 10 hari. Dah selesai buang, bersih buang. Dan dia hantar balik ke Melaka. Ainul kena tahan dalam sebulan 12 sebab nak tunggu berat dia okey. So waktu yang nak tiba Ainul punya berat, dia kena cukup 2.8 ke 1.8? 1.8. Doktor cakap 1.8 baru boleh keluar ward. Okey, waktu tu lah yang saya terduduk, doktor jumpa ada ketumbuhan baru keluar lagi dekat dia punya belakang inilah, dalam kerongkong dia kan. Tapi doktor kata mungkin ini adalah kanser, doktor cakap. So kalau kanser tak boleh terus buang, kita kena kemoterapi, kecut. Dah kecut baru dia akan remove lah. Mula-mula saya tak bersetuju sebab dia waktu tu berat dia 1.5 1.6 kilo. Ramai je baby yang lahir kemo terus kena kemoterapi, tapi berat dia orang 2 kilo, 2.5. Ini bila tanya doktor waktu tu, doktor kata dia lah first baby kecil yang kena buat kemoterapi. So saya bawa balik Ainul dengan keadaan ketumbuhan waktu tu kecil lagi. Saya nak, kalau dia ngangau mulut nampak. Saya cakap dengan doktor bagi saya masa. So dalam 2 bulan saya kat rumah rawat dengan Ainul. Nampaklah hari demi hari, mula dia kecil besar lah. Lepas tu dia dah keluar. Dia dah start keluar kat mulut tu, laju. Dalam tempoh 2 bulan, tak sampai 2 bulan, dah keluar nampak dekat dalam mulut dia kan. So bila dah start keluar tu, saya dah cakap dengan wife, apa kita nak kena buat ni kan? Operate tak boleh sebab nak kena kemo dulu. Saya pula tak setuju untuk kemo sebab dia kecil lagi. Waktu sebelum dia kemo tu, dia masih lagi orang kata boleh bergerak. Macam baby lah, dia boleh gerak sini apa semua kan. Tapi lepas 2 cycle dia kena tu, dia flat. Waktu tu, walaupun dah cycle 2 kali, ketumbuhan tu makin besar, bukan makin kecut. Maksudnya ubat tu tak berkesan dengan ketumbuhan Ainul tu. Dan saya stop kemo. Itu atas pilihan saya sendiri. Saya stop kemo, saya cakap tak apalah doktor, saya dah reda dah. Saya tengok dia pun dah makin teruk keadaan dia. Kalau Tuhan nak ambil, Tuhan ambil lah. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya saya struggle juga.
cari ubat-ubatan. Meratalah waktu tu saya cari ubat macam-macam. Sebagai bapa kan, takkan kita nak duduk diam. Hari-hari saya doa waktu tu, saya cakap dengan Tuhan, kalau esok aku masih bernyawa, anak aku masih bernyawa, aku yakin rawatan tu ada. Maksudnya selagi Ainul ni dia belum pergi dan saya pun masih hidup, saya cakap dengan Tuhan, aku akan cari penawar tu sampai aku jumpa. Maksudnya rawatan tu ada, sebab saya pegang kata-kata Nabi. Nabi kata tak ada ubat melainkan mati. So saya kira itu ada peluang saya lah. Kalau esok saya bangun tidur, Ainul masih hidup, saya cakap okey, ada lagi rawatan untuk dia. Tapi dia nak cerita yang macam mana boleh jadi viral tu sebenarnya. 2 hari sebelum tu, saya pegang Ainul. Waktu tu Ainul muka dia dah cengkung sangat. Muka dah cengkung, mata dia dah jatuh. So saya cakap dengan wife pun cakap dengan saya, dia kata, bang, anak kita ni dah tak lama lah. Sebab ketemuan waktu tu memang dah keluar. Lepas tu MRI dia pun dah bagi tahu dah, ketumbuhan tu dah start nak naik ke otak, dah nak block dia punya pernafasan. So waktu tu lah saya cakap dengan Tuhan, saya berdoa ni, saya pegang ni dekat luar rumah tu. Saya cakap dengan Tuhan, ya Allah, aku dah tak terdaya dah. Aku dah usaha sehabis baik dah. Sebagai ayah, aku serahkan anak aku dekat Engkau serta-merta. Kalau kau nak ambil dia, ambillah dia. Ini je tahap aku. Aku manusia, aku tak ada kuasa. Last lah tu, saya doa. Memang dua saya cakap. Tapi itulah doa saya last. And then waktu tu saya cakap dengan keluarga semua. Saya cakap, ready lah, Ainul mungkin anytime nak pergi. Tiba-tiba, waktu tu Ainul ni saya tak pernah share langsung pun dekat Facebook. Cakap dengan dia tak payah share, tak ada apa pun. Sampailah ada kakak sepupu saya ni, ini pencetus kepada viral tu lah. Bila dia share kat Facebook dia, kawan-kawan dia ni bila tengok Ainul ni, dia nak tiba-tiba minta nak bagi duit apa semua kan. Saya cakap dengan kakak sepupu saya, cakap tak ada guna pun duit tu kan. Memang Ainul ni dah sampai masa lah. Entah macam mana dia dapat nombor akaun saya, and then post tu pun viral. Memang waktu tu saya langsung tak ada buka tabung ke, saya tak ada langsung fikir. Dan saya pun dah serahkan, dah reda lah. Saya cerita waktu saya dah reda. Tiba-tiba 2 hari lepas tu, meletup pasal Ainul. Tiba-tiba duit masuk banyak, call masuk pun banyak. Saya sampai buat post waktu tu, saya cakap dengan dia, jangan masukkan duit. Tapi dalam 1-2 hari tu memang pusing masuk. Waktu tu lah saya cakap, ini ke yang kau nak tunjuk? Maksud saya tanya Tuhan lah, ini ke yang kau nak tunjuk? So bila masuk duit tu, saya bukan cerita apa lah, tapi first intake dia duit masuk tu, saya sebenarnya bagi kat orang lain. Saya bagi kat masjid. Saya ada waktu tu ada cancer survivor punya program. Sampailah Dr. Amalina start notice sebulan lepas viral tu. Tiba-tiba dia selalu je nampak kes kat Malaysia ni kan. Tapi bila Ainul ni dia rasa macam sesuatu yang dia nak kontak sendiri mak dia, nak tanya apa cerita budak ni. Waktu tu Dr. Amalina, dia kata hati dia tergerak nak tanya. So waktu tu lah Dr. Amalina tanya apa semua kan. Waktu tu lah Dr. Amalina yang usaha carikan doktor dekat sana. Dia kata kita boleh try ni, mungkin kita try tanya doktor-doktor dekat sini kan. So start situlah dapatnya rawatan dekat London. Okey, Ainul dia pakai trachea daripada hari pertama dia lahir sampailah umur dia 5 tahun. Dan saya pun baru tahu bila doktor yang cabut trachea tu bagi tahu yang lepas Ainul cabut trachea ni, dunia dia akan berubah sikit. So saya cakap, kenapa doktor? So rupa-rupanya kalau macam kita ni orang biasa, kita akan bernafas ikut hidung, betul? Daripada hidung ni ada deria bau. Dalam tempoh 5 tahun tu kan Ainul dah banyak kali kena infection kan. Sebenarnya trachea ni memudahkan rawatan dia. Sebab kalau contoh kita tengok kanak-kanak yang sakit, dia akan masukkan tube dekat hidung. Budak-budak tak suka sakit benda tu kan. Tapi macam Ainul ni, kalau dia sakit ke masuk hospital, masuk ward, terus kat sini. Dia punya oksigen mask ke apa semua tu kat sini. Jadi mudah untuk rawatan untuk kalau pakai trachea tu lah. Dia ada kebaikan, ada keburukan, tapi lebih banyak tak baik berbanding baik. Sebab trachea ni satu dia bagi tahu kenapa Ainul kerap kena infection ni, dia suspek sebabkan penggunaan trachea tu sendiri. Contoh macam kita kan, kita ada hidung ni, kita ada filter. Contoh kita hidu habuk ke apa kan, kita ada filter. Tapi macam kanak-kanak ataupun pesakit yang pakai trachea ni, dia tak ada filter langsung. Jadi bila doktor kata nak cabut tu, mula saya macam takut juga. Sebab kita dah 5 tahun handle dengan trachea, tiba-tiba nak cabut. Benda yang rutin kita buat biasa tu kan, nak kena cabut. Jadi waktu tu saya rasa okeylah doktor, kalau doktor kata itu yang terbaik, yang kita follow lah. Tapi nampaklah betul lah apa yang doktor cakap tu. Doktor kata lepas cabut you akan nampak Ainul ni akan berbeza sikit. First sebab deria dia dah ada, deria bau. Sekarang ni kalau dia bau, kalau nampak makanan, dulu kalau kita makan sebelah dia pun tengok pun tak. Tapi sekarang ni kalau kita makan, dia datang tengok. Tu satu petanda yang baik lah. Dia tertarik dengan makanan tu, dia nak minum, nak rasa. So masa yang nak keluar adik dia yang nombor 2 tu,
risau juga. First sebab Ainul ni doktor kata dia ni adalah kanser. So kita risau kanser ni kan merebak kan. Tipulah kata tak takut untuk anak nombor 2. Tapi yang kedua ni lagi kerap. Saya bawa pergi jumpa doktor scan sebab kalau ada apa-apa berlaku biar saya tahu awal daripada dalam perut. Waktu scan tu memang tak ada timbul apa-apa. Waktu tu doktor yang scan adik dia yang nombor 2 pun dah tahu dah yang Ainul kakak dia kan. So doktor dah tahu sejarah. Tapi alhamdulillah waktu dalam kandungan pun yang nombor 2 sihat, tak ada apa-apa tanda-tanda ada ketumbuhan ke ataupun apa-apa yang tak sepatutnya. Tapi waktu tu kita menjaga-jaga juga sebab Ainul pun waktu di dalam kandungan pun memang tak ada apa-apa tanda pun. Takut-takut, tapi waktu tu kita orang dah, orang kata dah biasa lah. Kalau keluar pun kita dah ready lah. Antara 3 orang ni, first memang fokus pertama sekali priority adalah dekat Ainul. Tapi tak dalam masa sama tak adalah kita orang biarkan sebab anak yang nombor 3 tu rapat dengan mak dia. So saya dengan anak nombor 2 yang Omar tu nombor 2, dia rapat dengan saya dan juga Ainul. Jadi bagi-bagilah, nak kata nak lebih ke Ainul saja pun kesian juga dekat adik dia. Sebagai mak bapak ni kita kena tahulah mana satu keutamaan. Contoh macam bab kesihatan, for sure lah saya akan dahulukan Ainul. So macam Ainul ni saya nak kumpul immunity dia biar strong dulu. Maksudnya nak biarkan dia lama tak kena sakit. Dia bila sekali dia sakit, automatic immune dia akan drop. Jadi dia nak naik balik immune tu take time, lambat. Last hari tu dia kena infection bulan 3. So sampai sekarang alhamdulillah dah bulan 10. 7 bulan dah Ainul tak dia demam, sihat, tak ada sawan. Sebelum ni sepanjang 5 tahun dia setiap kali 3 bulan hospital. Kadang-kadang tak sampai sebulan pun dah hospital. Kerap. Sebab tu Ainul ni kalau kita tengok 5 tahun tapi badan dia macam budak baru 2 tahun, 3 tahun. Dia kecil. Kenapa dia kecil? Sebab dia kerap kena infection. Khasiat dia semua kuman dah makan. So doktor pesan yang Ainul ni memang even sampai sekarang ni Ainul ni masih dikategorikan sebagai fragile lagi. So kalau untuk keluar tu kita akan tengoklah tempat yang selamat dengan tempat yang tak selamat. So sebab itulah kita orang start dengan aktiviti camping sebab kat situlah tempat Ainul suka. Okey, untuk Ainul ni doktor terapis dia pun tak boleh nak bagi kata putus yang Ainul ni dah disahkan betul-betul autism. Dia terapis kata ke arah tu ada. Cuma mungkin dia orang kata sikit lah ataupun mild autism. Sebab Ainul ni kalau siapa-siapa perasan kat luar, kalau panggil Ainul dia takkan pandang. So first Ainul ni dia delay development. Dari segi dia punya social skill dia boleh katakan tak ada. Maksudnya dia tak bergaul. Ainul ni ada dunia dia sendiri macam tu. So saya berharap satu hari nanti Ainul boleh jaga diri dia sendiri. Antara benda yang paling saya nak sekali tengok Ainul ni first kali adalah perkataan mama. Saya nak dengar itu pun dah cukup dah. At least dia tahu sebut mama, dia tahu sebut Walid. Dia reti panggil kita orang dua orang dah cukup dah. Sekarang ni cukup lah untuk usia Ainul 5 tahun ni cukup. Dia sihat, dia boleh makan minum. Lepas tu yang saya nak Ainul ni dia boleh ada kontak dengan kita orang, dengan mak bapak dia ni. Contoh kalau saya panggil, at least bila saya panggil Ainul, dia pandang Walid, macam tu. Untuk sekarang ni, itu yang saya tunggu. Saya sebagai isteri mengharapkan supaya anak-anak sentiasa sihat. Kita kan memang kena sentiasa didik dia. Kena sentiasa ingatkan dia setiap hari. Kena bagi dia rutin yang biasa yang dia buat. Supaya bila dah besar nanti, dia dah pandai uruskan dia sendiri. Saya berharap juga anak-anak saya yang lain sentiasa menjaga satu sama lain. So setakat ni saya dah nampak yang anak saya nombor 2 ni dia sangat prihatin dekat Ainul. Apa yang kita buat dekat Ainul, so anak-anak yang lain pun akan ikut juga apa yang kita buat untuk Ainul. Itu saya harap supaya dah besar nanti dia orang semua pandai jaga dia masing-masing. Ainul kira bertuah lah, dia ada 2 orang adik lelaki kan, 2 bodyguard. Tapi taklah bermakna saya nak letakkan beban Ainul ni dekat 2 orang anak lelaki saya ni, tak. Maksudnya selagi saya isteri bernyawa, Ainul ni memang saya akan jaga sepenuhnya. Tapi dalam masa yang sama saya juga akan didik adik-adik dia ni untuk caring dekat kakak dia. Saya doakan isteri saya, anak-anak saya, satu keluarga saya ni menjadi satu keluarga yang bahagia. Cukup yang itu, saya dah cukup bersyukur dan saya dah tak ada apa dah nak dekat dunia ni.